Assalamualaikum dan apa khabar? Hezri Samsuri daripada Kareta.my dan kita bersiaran langsung secara live dari acara majlis MSEM 2023 di Setia Fontaines Bertam Pulau Pinang, dan acara ini bermula daripada 30 September sehingga 8 Oktober hujung minggu ini. Dan hari ini bersama dengan saya 30 minit saya dan Pro2 kita akan bercerita tentang apa dia? EV. Apa kena mengena EV ataupun electric vehicle dengan saya? Tapi dalam konteks ini sebenarnya lebih kepada dengan anda. So, tanpa banyak lagi saya nak menggoreng, kita teruskan saja. Apa itu EV? EV ataupun kenderaan elektrik, electric vehicles, secara ringkasnya hampir sama seperti kereta mainan yang kita ada dulu ataupun golf buggy yang ada di padang kelab golf itu. Cuma beza utama dia ialah EV ini akan digunakan oleh kita untuk ke lokasi destinasi kita. Kita akan gunakan EV untuk membawa keluarga kita. Kita akan bawa EV dengan penumpang-penumpang, dan kerana dia akan membawa kita dan keluarga kita, ia perlu lebih kompleks daripada kenderaan mainan ataupun golf buggy. Basically kereta apa yang ada sekarang tetapi menggunakan tenaga elektrik sebagai gantian bahan api. So itu dia EV. Saya rasa semua orang dah tahu dah apa itu EV. Dan ada banyak soalan berkaitan dengan EV. Sepanjang kerjaya saya ini memang ramai yang bertanya tentang EV. Dan ini antara soalan-soalan yang mereka tanya. Kenapa EV itu mahal? Memang EV itu mahal. Tetapi izinkan saya bercerita sedikit tentang konsep teknologi dalam dunia ini, bukan setakat dalam bidang otomotif sahaja. Contoh yang terbaik saya rasa yang lebih relevan kepada adik-adik kita yang lebih muda ni ialah kalau saya cerita pasal CD player ke, TV color ke, diorang mungkin dah lahir-lahir dah ada benda tu kan. Telefon bimbit ataupun smartphone. Zaman smartphone tu baru keluar. In fact, the normal handphone tu pun baru keluar. Memang sangat mahal dan hanya yang mampu saja dapat memilikinya. Tapi kalau kita fast forward ke sekarang ini, anak kecil pun dah pegang smartphone. Semua orang dah pandai nak Google, nak main YouTube apa semua, dan smartphone ini memang jauh lebih mampu milik berbanding dengan zaman-zaman dia baru dulu. So semua teknologi sebenarnya memang mahal bila ia baru diperkenalkan. Dalam dunia industri otomotif pula, memang ada banyak teknologi-teknologi yang pada mulanya mahal. Contohnya teknologi keselamatan. Kita ada stability control, traction control, brake ABS dan pelbagai lagi yang suatu ketika dahulu hanya boleh didapati dalam kenderaan-kenderaan mewah daripada Eropah. Tetapi hari ini, kenderaan marhain seperti Pro2 Axia pun sudah datang lengkap dengan semua teknologi-teknologi itu. Dan untuk ramai yang tak tahu, sebelum COVID saya pernah pergi ke Tokyo Motor Show dan saya lihat satu teknologi lampu hadapan yang sangat canggih. They call it the Matrix Headlight. Matrix Headlight ni dibuat oleh syarikat Kyoto untuk Lexus. Basically lampu yang sentiasa high beam, tetapi kalau ada kenderaan dekat depan, dia akan turunkan dekat kawasan kenderaan itu saja. Tepi jalan, papan tanda semua masih lagi terang. So basically kalau saya bawa malam, memang saya sangat suka sebab saya tak silaukan orang lain dan saya akan nampak binatang-binatang ataupun objek-objek yang ada di tepi jalan raya. So memang pada pendapat saya itu antara lampu hadapan yang takjub saya pernah tengok. Hari ini daripada Lexus, lampu Matrix itu sudah ada pada Pro2 Ativa pun. Dan kita pun semua tahu harga Pro2 Ativa jauh beza dia daripada Lexus pun. So itu dia teknologi. Semakin lama, semakin mampu milik, dan ia juga akan berlaku kepada EV. Ya, so insyaAllah jangan risau sangat. Memang dia mahal sekarang, bukan untuk semua, tetapi dalam masa jangka yang pendek, harga dia akan lebih menurun, lebih mampu. Now, the next question, soalan seterusnya yang saya selalu terima juga. Kenapa kita beria sangat nak kena tukar ke EV? Kenapa satu dunia cerita pasal EV, beria berlomba-lomba nak tukar pada EV? So, jawapan dia ni mungkin bunyi dia skema sedikit. Kita perlukan EV
untuk menyelamatkan bumi ini. Bunyi macam cerita Ultraman dan semua kan. Tapi itulah realitinya. That is the truth. Petanda-petanda memang sudah mula muncul. Boleh tanya ke abang-abang ataupun baya-baya saya. Zaman dulu kami naik motosikal. Tengah hari buta. Panas. Tapi tak terik macam sekarang. Sekarang ni, saya boleh nak tunjuk kulit dah hitam, legam dah. Bila berhenti dekat traffic light, bahang daripada jalan raya tu naik sampai ke atas. Memang betul-betul panas. Perubahan suhu memang benar-benar memberi impak yang sangat drastik kepada penduduk planet bumi ini. Kita lah, sekarang pun kita boleh nampak kita ada masalah dengan beras. Dan ini sebenarnya adalah antara efek perubahan iklim. So, kenapa? Kerana kita tidak menjaga lapisan ozon kita. Dan apa yang merosakkan lapisan ozon kita? Gas-gas yang dihasilkan oleh kenderaan-kenderaan. Don't get me wrong, I love cars. Saya memang suka kereta motor. Itulah periuk nasi saya, itulah hobi saya. Memang saya suka daripada kecil. Tetapi saya sendiri mengaku, memang asap ini punca merosakkan planet kita ini. So kita perlukan udara yang lebih segar. Dan EV tidak menggunakan enjin, maka tidak ada asap. Tapi, saya tahu, mesti ada yang kata, kita buat elektrik di Malaysia ini pun menggunakan arang batu. So masih lagi keluar asap. Benar. Saya tak nafikan. Tetapi, macam ceramah politik dah aku ni. Tetapi, anda kena ingat, kenderaan kebanyakannya berada di kawasan berpendudukan padat. Basically di keliling kita, di dalam bandar apa semua tu. Dan stesen jana kuasa elektrik berada di luar bandar. So sekiranya semua kenderaan di kawasan kita duduk ini tidak menggunakan bahan api, dia menggunakan elektrik, maka tidak ada asap pencemaran di kawasan sekitar kita. Pencemaran akan hanya berlaku di kawasan jana kuasa elektrik itu, di mana dia berada di luar bandar dan harapnya kurang penduduk di sana. Tetapi apa yang saya tahu, yang saya pasti, memang negara kita sedang berusaha untuk menggantikan sumber arang batu itu supaya penjanaan tenaga elektrik kita menggunakan bahan-bahan yang lebih, orang kata apa, lebih friendly lah. Maknanya mungkin yang seperti solar ataupun wind and whatever yang ada lah. So we are working towards that. Seterusnya ialah, ini pun satu benda juga, EV ini tidak praktikal kerana perlu charge. Ya, ini satu benda yang memang saya rasa memang betul lah. Memang EV kita perlu kena charge. Sama juga macam kita bawa kereta sekarang ataupun bawa lori atau bawa motor. Habis minyak kita kena pump. Kita kena isi minyak. Cuma isi minyak mungkin 2-3 minit, nak charging memang lama. Okey, paling cepat pun 18 minit ataupun setengah jam. Memang lama. Bayangkan kalau ada 10 kereta beratur, satu kereta setengah jam, dah berapa jam kita dekat situ. Betul, memang. Tetapi, yang ini saya nak kongsikan kenapa Pro 2 suruh saya bercerita tentang EV. Saya memang menggunakan EV selama hampir 5 tahun. So memang saya mempunyai pengalaman first hand dengan kenderaan elektrik. Dan saya bukan beli yang baru, saya beli yang second hand. Supaya saya dapat rasai sendiri keperitan ataupun perbezaan menggunakan EV. Memang saya mengaku ada banyak limitation kepada EV kerana dia sebuah teknologi baru dan prasarana pun kurang. Tetapi dia tidaklah seteruk seperti apa yang kita fikirkan. EV saya dipandu setiap hari. Dan jarak gerak dia cuma 150 km sahaja. Sebab pada zaman itu 150 km boleh diterima. Sekarang dah susah sikit. Tetapi dengan 150 km itu, lebih daripada mencukupi untuk perjalanan saya satu keluarga sehari. Ke pejabat dan balik, ambil anak, hantar anak, pergi mamak, pergi surau, pergi kedai. Cukup, tak sampai 100 km dan bila malam, parking kat dalam rumah, saya ada charger, saya charge, besok pagi dia dah 100% balik. So, tak ada masalah pun. So, sekarang ini, dalam pasaran EV, kita sudah ada EV yang mencecah jarak gerak lebih daripada 500 km. Bermakna anda tak perlu charge setiap hari. Bermakna anda juga boleh pergi ke jarak yang lebih jauh. Saya sendiri baru saja memandu uji sebuah EV daripada Korea dan jarak gerak dia hampir 600 km. Dan saya dah layan kereta tu macam saya layan kereta dengan enjin petrol. Tak ada masalah pun. Cuma EV memang lebih senyap dan kadar pecutan lebih menarik. So,
it was very interesting and it was very comfortable. So saya kira walaupun dia memang tak praktikal macam kereta yang menggunakan enjin, tetapi dalam masa yang terdekat ini saya pasti ada teknologi yang memberikan jarak gerak lebih jauh dan ada teknologi yang mampu menjadikan masa mengecharge itu lebih ringkas, insya-Allah. Now, seterusnya tak ada seterusnya pun sebab masa kita sangat suntuk pun. Semasa saya, let me share with you some of my experience using the EV for nearly 5 years. Semasa saya menggunakan EV, tak sampai 50 orang pun di dalam Malaysia yang menggunakan EV secara aktif setiap hari di jalan raya. Memang sangat rare pada masa itu. In fact, jujur saya ceritakan ke anda, untuk dapat pinjaman bank pun saya kena, rakyat marahin kena pinjam, tak boleh beli cash. So, cuma ada satu bank saja yang berani nak bagi pinjam. Insurans pun sama, ada satu saja syarikat insurans yang sanggup memberi insurans kepada kenderaan saya pada zaman itu. Tak lama pun, less than 7 years ago. Ya, memang sangat sukar. So sekarang ini, hari ini, semua bank siap bagi interest rate rendah untuk beli EV. Insurance company pun semua dah bagi dah insurans yang lengkap untuk EV. Dan kita ada beribu-ribu kenderaan elektrik di atas jalan raya. Dan saya yakin adik-adik kita, anak-anak kita, bila tiba masanya mereka untuk membeli kenderaan, mereka akan hanya membeli EV sahaja. Kerana apa yang jadi dengan kenderaan-kenderaan kita hari ini, kenderaan-kenderaan berenjin petrol, berenjin diesel, ialah seperti kuda-kuda lumba yang ada di stable-stable kuda itu. Dia hanya akan disimpan oleh mereka yang mampu sebagai hobi. Itu akan menjadi masa depan pengangkutan darat kita. Kereta memang akan bertukar kepada yang menggunakan tenaga elektrik. So, sekarang ini saya diberitahu bahawa kita ada kuis untuk pendengar-pendengar kita sekarang ini dan mereka dapat, yang mana dapat meneka jawapan dengan betul, mereka akan dapat hadiah misteri yang saya sendiri pun tak tahu. So, untuk soalan pertama ya. Soalan ni memang saya tak sebut pun dalam teks saya tadi tu. Memang saya tak sebut langsung. Tetapi ini lebih kepada pengetahuan umum, general knowledge. Nombor 1, apakah jenis bateri yang paling popular digunakan oleh EV sekarang? A, nickel metal hydride. B, lithium ion. C, lead acid. D, alkaline. Yang mana satu? Saya nak bagi hint, dia sebenarnya lebih kurang sama macam apa yang handphone awak pakai. Ya, apakah jenis bateri paling popular untuk EV anda, EV sekarang? So, pilih jawapan anda dan letak dalam ruangan komen. Okey. Soalan kedua. Apakah jenis motor elektrik yang sering digunakan oleh EV sekarang? A, DC motor. B, AC motor. C, motor kapcai. Dan D, motor skuter. So, yang mana satu? Saya rasa yang ini, yang dua tu memang awak tahu bukanlah kan. So, ada lagi dua pilihan tu. So, kalau anda tahu, letak dalam ruangan komen jawapan anda untuk soalan yang kedua. Yang ni tak susah pun ni, senang je ni. Dan yang ketiga, selain dari motor elektrik, komponen apa yang paling kuat menggunakan tenaga elektrik di dalam sebuah EV? Ini ialah satu soalan yang sangat legit dan sangat penting. Kerana memang jawapan dia itu tepat. Komponen itu menggunakan, selain daripada menggerakkan kenderaan, komponen ini menggunakan tenaga elektrik paling tinggi di dalam mana-mana EV. So, pilihan anda ialah A, sistem audio. B, lampu. C, pendingin hawa atau orang Melayu panggil aircon. Dan D, sistem steering. So, letak jawapan anda dalam ruangan komen. Okay, next question. Soalan nombor 4 kita pula. Mana dia ni? Ya. Nyatakan kombinasi warna utama yang terdapat pada logo Pro 2. Alamak. Terang-terang ada jawapan ni. Merah dan putih. B, kuning dan biru. C, hijau dan merah. D, merah dan kuning. Letak jawapan anda dalam ruangan komen. Dan
soalan paling akhir sekali. Nombor 5. Perodua Myvi. Oh, ini memanglah anak saya pun tahu ni. Perodua Myvi kini popular dengan nama A. Prince, B. King, C. Queen, and D. Warrior. So, letak jawapan anda dalam ruangan komen. Pemenang akan menerima hadiah misteri. Okey. So, untuk mereka yang ada lagi jawapan soalan pasal EV apa semua, memang saya tahu. EV, kereta bukan murah. Satu pembelian puluhan ribu dan kita mengambil loan bertahun-tahun lamanya. So, memang kita kena betul-betul fikir sebelum kita nak beli. So, kalau ada soalan ke apa, tak apa. Anda tahu kat mana channel saya. Bolehlah private message ataupun follow kita orang dekat YouTube or apa-apa pun boleh. Memang saya selalu menjawab soalan-soalan kepada pembaca dan juga penonton kami. Tetapi apa pun, untuk anda yang berada di kawasan sekitar ini, jangan lupa MSEM 2023 di Setia Fountains Bertam, Pulau Pinang dari 30 September sehingga hujung minggu ini 8 hari bulan Oktober 2023. Kawasan di sini pun memang cantik dan sekiranya anda ke sini, jangan lupa singgah ke booth Perodua. Memang mereka ada bahan-bahan pameran yang sangat menarik dan memberikan anda informasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.